Alright, apa khabar semua? What's up? Selamat datang sekali lagi ke Aperture Podcast. Saya Wasanda, Riz. Dan bersama saya hari ni, kita ada Zaf. Hi Zaf, how are you doing? Sana semua? I'm good. Okay? Assalamualaikum semua. Alright, and then saya ada juga Nabila di sini. Nab, how's everything semua? Alah. Okey lah. Okey je. Alright, okay je. Okay, anyway, selamat datang sekali ucapkan untuk semua para viewer untuk Aperture Podcast. Dan hari ni kita, I think as per kita discuss maybe last week was it, kita nak review Malay movie lah, produksi cerita Melayu kan. And then so tak nak buang masa banyak. Okay. So Tajuk cerita. kita nak review Bulan dan Pria Terhebat. Okay. So Bulan dan Pria Terhebat. Okay, cerita ni basically was released somewhere tahun 2020. Just before pandemic kan? Somewhere just Yes. just before pandemic. Yeah. Okay, yes. Cerita ni diarah oleh Ghaz Abu Bakar. Cerita ni adalah filem aksi komedi. So dia aksi tu boleh lah, dia I rasa dia lebih pada komedi lah, tapi okey lah, dia ada car racing sikit, car chase scene apa semua kan, agak menarik lah. Penerbit dia Nick Irwan, penulis dia juga Ghaz juga, and then dia dibintangi oleh Zahira McWilson, Maya Karin, Zizan, and then Kau ada pause dramatic effect ke? Dia straight away bagi tahu lah nama. Mana ada pause? Tak, Just- kau baca just nama tu wait, macam wait. ada pause. Oh ya ke? Sorry. Okay, ada Bel dengan Sri, ada Hirahman dan I think Alif Hadi. Yeah. Newcomer kat sana. I don't know, not sure, tak pernah dengar dia sebelum ni. Tapi the rest of the cast semua boleh kata big shot juga lah ni. Semua yang agak popular. Maya Karin, ada Zizan lah. Zizan dia punya Yeah. So semua Malaysia kan, tak ada Indonesian kan? Nabila boleh confirm? tak ada. Pelakon ni. Kan? Okay. So yes, this one is Astro Shaw punya production. Yeah, so dia release 12 March 2020, just before kita pandemic lah. No. Yes, cerita ni ditayangkan kat Malaysia, Singapore, Brunei lah. Okay, this is common lah. And then belanja bajet dia about 3.6 million. 3.6 million dia punya budget ni. Okay, rating dia agak okay lah. I think just a bit average, above average sikit. NDB bagi dia around 6.1. And then banyak orang suka kat cerita ni boleh kata macam tu lah. Okay lah, cerita komedi kan. Dan ada Zizan tu macam agak kata banyak fan kan. Aduh, boleh fast forward tak? So, Faris? yes. Nak cepat ni. Oh, okay. Alright, so Bulan dan Pria Terhebat. So what do you guys think? Story, Zaf. Okay. Story dia kan, okay, dia cakap dia aksi komedi. Okay, ada aksi, ada komedi, tapi tak bermaksud aksi, bila cakap aksi komedi tu, cerita tu akan automatically jadi seronok. Pada aku cerita ni tak seronok. Dia tak ada benda yang actually kau tak suka, tapi dia tak menghiburkan aku lah. Bila kita cakap pasal action komedi ni, patutnya aku enjoy tengok cerita ni kan. Macam kita tengok cerita Michael Bay ke apa kan, tu yang kita enjoy. Tapi cerita ni macam lemau, semua pun lemau, berlakon pun semua lemau-lemau je kan. And pada aku dia ada all the ideas untuk action komedi, tapi cara dia execute tu agak disappointed lah. So aku tak sure sama ada dia penulisan or performance or overall production. And kalau based on paper, let's say
someone cerita kat kau, dia punya sinopsis, plot sinopsis, kau rasa macam menarik lah cerita ni kan. Tapi bila tengok tu tak menarik pun sebenarnya. Macam mana dia present the idea tu kan. The key ingredient dia aku rasa semua dia ada. Dia punya motivation boleh dia terima pakai kan. Lepas tu ada Zizannya karakter dia macam reluctant hero yang patutnya kita boleh relate kan. Tapi tak boleh relate juga. And then dia punya villain like over the top punya villain yang patutnya menghiburkan lah. Bukan dia nak buat villain macam orang jahat yang betul-betul dalam, contohnya macam dalam Police Evo kan. Ni just komedi punya villain lah patutnya. Tapi tak jadi juga villain tu. And dia masukkan unsur-unsur teknologi kan. Ada semua ada kalau bullet point dia tu. Tapi itulah dia punya execution tu agak boring. Right. So, what do you think, Nabila? Story dia dengan plot dia macam mana? I tak tahu nak kahwin mana dulu. So I rasa sebab dia cerita action komedi kan. So at some point kan I jadi macam fikir cerita ni patutnya cerita action ke komedi ke, macam dia punya balance tu macam I tak boleh rasa, mungkin cerita tu tak menarik lah dari segi action or komedi. Tapi kalau dia satu kan, sebab I rasa tak ada scene atau moment yang I boleh kata ni cerita action komedi yang okey. Macam dia tak ada dua elemen tu yang betul-betul boleh strike macam tu. Macam yalah. Tak ada. You ada ingat tak action atau comedy part yang you memorable lah? Tak ada. And then I rasa dia tak ada benda yang grab tau. Yang grab kita, kita nak fokus kat cerita ni. Tak ada. Lepas tu I rasa kan sepatutnya cerita ni watak utama dia kan macam patutnya bulan. Dan I rasa dia kembangkan cerita Zizan tu macam lagi banyak daripada cerita bulan sebenarnya. Patutnya pada I lah, sebab I macam mula-mula I terfokus pada siapa nama lelaki ni, Haris lah. I terfokus kat Haris instead of bulan at some point lah. Haris, Haris Zizana. Haris lah Zizana, okay, Okay. Mungkin macam watak bulan tu masuk, bukan nak cakap lambat, tapi sebab dia macam sikit-sikit dia tak stress out yang sebenarnya bulan tu adalah watak utama. Tapi throughout the ending tu kita nampak lah sebenarnya bulan yang sepatutnya menguasai cerita ni lah kan. Memang cerita pasal dia kan. Memang cerita bulan patutnya memang sepatutnya bulan tu jadi watak utama. Tapi dia tak rasa macam cerita ni dipegang oleh bulan. Dia in term of kuasa sepenuhnya. Yes, in term of story patutnya cerita ni based on bulan ni punya story kan. Tapi the way dia buat filem ni macam bulan jadi secondary tau. So tak tahu sama ada dia punya penulisan memang bulan ni, siapa nama dia, Zahira Mac Wilson kan. Maybe dia punya performance yang tak menonjol. Dia basically Zizan overshadow lah. Oh, okay, alright. Okay. Bagus juga sebab guys ada discuss. Oh, sorry. Okay, wait. One more. Okay. Nak tambah. I rasa cerita ni macam dia nak balancekan semua watak supaya macam semua tu tak berapa semua tu ada dia punya part, ada perkembangan cerita lah. Jadi dia dah tak boleh nak fokus kat satu. Which I rasa kalau dia fokus more to bulan tu macam lagi kuat ikut cerita ni. Okay. And then I rasa kan I macam distracted dengan orang cakap apa, subplot macam cerita yang tak I rasa macam tak dia pun tak apa kot. Dia banyak unnecessary plot lain, tapi yang I rasa macam alah kau tak ada pun tak apa. Macam tengah-tengah gaduh tiba-tiba watak lucu, romantik lucu girlfriend dia tu ada, macam boleh tak fokus balik kepada yang gaduh tu. Macam tengah-tengah gaduh kat gudang, lepas tu girlfriend dia datang. Macam benda yang lagi satu cerita tu kalau dia kata macam dia tolong perempuan tu sebab duit, I rasa banyak je sebab yang boleh membuatkan duit. Tapi sebab dia kembangkan
sebab dia ada plot lain, subplot lain. So terpaksa kembangkan yang cerita tu together dengan main plot. Dia jadi macam kadang-kadang macam sambunglah cerita action, kita tengok action, something like that lah. Sebab I kan minat action movie kan. Sebab dia macam ni tak payah pun, tak apa. Okay, alright. I like you guys punya opinion lah. Bila Zaf cakap cerita ni macam ada semua note tu tapi dia tak hit the note lah kan. Dia ada semua dia punya point tu tak. And then Nabila pula cakap cerita ni dia macam it's everywhere kan. Tak nak jadi macam komedi sangat tapi tak nak action pun tak ada sangat kan. So dia macam, tapi I pula rasa cerita ni the first at least first half of the movie I thought it was good. I thought first half of the movie ada okay lah, acceptable lah tengok macam. And then I disagree sikit dengan pendapat you lah Nabila. You cakap First half tu okay, Zizan macam first half tu sampai mana tu? Aku bila dah sampai ke hotel tu aku rasa dah first half lah. Well, okay. 3/4 lah, mungkin 3/4 lah. 3/4 lah, mungkin 3/4. I rasa okay. I rasa dia tak 10 out of 10 out of 10 lah, tapi dia okay lah 8 I boleh bagi macam tu, 8 7 8 kat situ lah. And then bila you cakap Zizan macam shadow, Zizan I rasa macam tak menyengat sangat cerita ni. I rasa of course dia I suka dia punya presentation. Dia tak jadi macam typical Zizan lah, nak buat lawak je manjang kerja dia kan. Dia jadi seorang karakter yang sebab lawak I rasa yang pegang lah Bel yang pegang lawak lah. Bel okay, I give him the credit lah. Tapi Zizan I rasa in fact I rasa bulan tu yang especially dengan action scene dia tu, I rasa dia bawa I sikit lah sampai ke macam cakap third quarter sampai ke hotel tu I rasa okay. Tapi lepas tu I rasa dia macam dia terus bila start diorang dah jumpa kawan dia dekat apa ni, yang ex-girlfriend dia dah, tu semua dah jadi macam okay, what is this. Dia dah lah karakter tu muncul sikit je tapi seolah-olah karakter tu memainkan peranan penting dalam apa ni, nak solve problem tau. Dengan dia pergi jadi sniper lah tiba-tiba macam what the kan dengan dia pakai topeng kan macam benda tadi you dah bilang okay lah, you dah bilang okay, tiba-tiba kan patut macam dia tak perlu buat those kind of scene. I mean dia perlu cari sama idea nak selesaikan that masalah lah, tapi dia tiba-tiba macam cakap dia story tu tiba jadi kelongkang terus bila lepas dia hotel, lepas dia jumpa ex-girlfriend dia, tiba-tiba dia nak buat macam graphical punya topeng muka macam okay, where are you going with this kan. Third act tu lah. So itu third act tu yang dia nak concludekan cerita tu, dia jadi macam dah tak put sebanyak effort yang masa dia put first lah. Sebab kalau you perasan yang masa first tu dia punya action scene semua at least choreographer tu macam agak menarik lah kan. And then I suka gak dia gunakan Zara McWilson ni as Indonesian main character. And then from personally I rasa dia bawa that story tu lah, cantik lah. Zizan okay lah, I suka lakonan dia dalam cerita ni, tapi dia macam really, kacau sangat story tu banyak. Okay, that's surprising. Well okay, alright. So kita terus sambung ke ke dia punya cast dengan dia punya acting lah. So okay. Tak pada aku okay, dah keluar point Zizan tu okay, karakter dia pada aku tak berkesan lah untuk bawa that type of karakter. Aku cut kau sekejap, sorry. Aku suka dia because aku rasa dia tak jadi typical Zizan. Dia tak jadi Zizan yang selalu dia jadi. That one because kau carry baggage from outside the movie. Yes. Kan? Carry tapi baggage rasa. Dalam movie ni dia aku tak tahu apa drive dia sebenarnya. Kan? Nak kata dia fokus dekat girlfriend dia nak kahwin. Player lah. Tapi tak macam dia player lah. nak fokus nak kahwin. Nak kata dia playboy, tak player pun tak ada macam dia player. Kan? I rasa dia ada playboy sikit. I rasa lah. Kat mana dia playboy? Okay, dia cuba bagi sikit background tu masa dia jumpa dengan awet ex-girlfriend dia tu lah. Dia cakap dulu nama dia. Kan. So dia kononnya dia pilih. Dia pilih kan. Habis tu dia ada Sarah satu. Okay dah. Sabar. Tak dalam phone tu. Sarah satu. Kau rasa
dia dah bagi clue macam ada banyak Sarah dalam phone number dia tu, so menunjukkan dia macam, and then the way dia cakap dengan girlfriend dia masa dia bawa Khair tu, Flirty, dia macam flirty nampak sikit. macam dia macam flirty lah sikit kan, nampak dia macam playboy lah. So I dapat dia punya karakter dari situ lah. The reason I cakap I suka because dia tak jadi typical dia, which is luggage dia lah, baggage daripada previous punya. Tapi okay, Zizan boleh berlakon tak jadi lawak-lawak sangat lah. So okay lah, I boleh accept dia punya karakter lah sebenarnya. So itu reason aku cakap dia okay sikit kali ni. Let's go back to you. Okay, kau cakap tadi macam mana? Itulah pada aku untuk karakter tu dia tak convince aku lah as a apa yang dia nak cuba sampaikan. Macam benda-benda lain yang define dia punya karakter tu bukan dia punya performance. Macam dia punya prop lain lah. Yes. And bukan dia punya performance. I agree, Okay. Yes. Okay, aku tak nak cakap pasal Zizan sangat. Ada dua orang je yang aku rasa aku suka, which is Kena raise lah. Bel Ngasri, dia as a comic relief. Okay. Aku rasa dia sangat berkesan. Okay. Kan? Susah aku nak Dia suka bagi Bel dia Ngasri credit ni. Kan? Tapi dia tak Yes. overdo kat sini. And then Yes. K. Rahman. K. Rahman as a over the top villain tu, at first it works. Kan? Okay, Dia alright. abang The first dandut part tu lah. kan, disco dandut tu. First work. Tapi towards the end tu dia macam tak bagi, tiba-tiba dia tukarnya si siapa Said Sen Kutsi tu pula Sen. kan. Ada pula big boss Sen kan, lah, aku betul. potong kan. Patutnya biarlah K. Rahman je jadi boss battle lah sekali tu. So aku kecewa kat situ lah. Agree. Okay, I agree with that lah. Okay, alright. So Nabila, what do you think? Okay, karakter cast dia lah, dia ambil Zizan betul ke? Dia ada Maya Karin. You guys patut cakap pasal Maya Karin juga. First I nak sentuh pasal Zahira. I rasa dia bagi I another perception towards her. Macam I tak sangka sebab selama ni I tengok dia modelling, drama macam cinta-cinta kan. I tak sangka dia boleh adalah dia punya macam I rasa mostly because of dia punya physical kot, dia tinggi and fit kan. Oh, dia macam boleh juga watak kalau digilap. I rasa dia boleh jadi Action bintang untuk action lah. Terlambat lah. Terlambat. Okay, I rasa I kena jadi lah sebab I tak pernah nampak di sisi lain Zahira ni. And then for Zizan I rasa okay je lah. I rasa dia tak ada dia tak macam mana cakap dia macam watak Haris ni sebenarnya dia get along je dengan watak pelawak Bel tu dengan heroin. Dia macam pengantara untuk mengkaitkan dua watak ni je. Saya rasa kalau dia tak bagi Zizan pun okey je kot. Macam tu kot. Sebab I rasa dia tak strong. Zizan punya karakter tak strong kat dalam ni. Mungkin sebab Pause jap. Sorry I cut dia. Tapi you guys cakap Zizan overshadow. Itu I tak nampak tu macam mana you guys boleh cakap Zizan I cakap kan cara dia develop Jawab cerita ni punya plot cerita Zizan tu overshadow. Dia bukan kita lebih kadang-kadang kita terfokus kepada Zizan instead of betul Nabila. Bukan dia punya performance yang overshadow. Karakter tu. Bukan dia punya performance. Dia punya karakter cerita dalam ni. Bukan dia punya cerita. I disagree. Ini cerita pasal I disagree. I tak pasal apa bulan. And ini cerita dia dengan dia nak kahwin tak ada duit dengan ex-girlfriend dia. Apasal nak cerita pasal Zizan punya history ni? No. Ini cerita pasal bulan nak selamatkan adik dia. Zizan supposed to be the pembantu kat situ. Kalau dia nak introduce all the conflicts, okay fine. Tapi dia half baked je. Dia tengah jalan je. Apa okay, alright. ada scene yang dia jumpa Critical. parents girlfriend dia kan. Betul. Tak ke mana pun scene tu. Kan? Perlu ke aku kena tahu parent girlfriend dia ni kan? That details information tak effect apa-apa. Kita patut cuma tahu dia kaya je, tu je cukup. Tak perlu pun jumpa sit down makan kat rumah tu. Alah, kalau dia cakap dia guna nak duit untuk kahwin je pun orang faham. RM10,000 tu okey lah. Dia nak guna duit je. Faham. Tapi itu my question kat you guys. I tak rasa tu overshadow pun. Dia tak nampak significant pun those kind of apa ni? Tapi dia plot yang dia apply pada karakter. Faham? You faham maksud saya? Untuk benda-benda I still rasa
Okay, sorry, go ahead. Sebab I rasa kan instead of dia fokus, mungkin dia ceritakan lebih kepada benda-benda yang tak sepatutnya pasal girlfriend dia. Baik dia fokus kepada bulan tu sendiri, atau macam mana bulan tu punya macam ni karakter atau cerita bulan tu. Tapi banyak ada cerita bulan tu. I rasa dia bercerita pasal bulan tu banyak. I rasa in fact daripada my point dekat sini, I disagree dengan you guys cakap dia overshadow bulan. I rasa bulan tu dia still hold the show agak okay lah, dengan dia punya fighting scene dia, dengan dia pergi sorang-sorang kan. Dia punya Zizan ni macam driver. Literally dia the driver of the story lah. Tapi main tu I still rasa daripada Zahira Mac Wilson lah. Zahira Mac Wilson. Dan I rasa dia punya lakonan tu, I rasa I boleh bagi markah banyak, best lah. Sebab I rasa convinced dia ni Indonesian. Kalau dia tak buka rambut palsu tu, I tak perasan tu dia. I tak perasan tu dia, Mak. I tak perasan tu dia. Macam tu I rasa lah. And then Zizan supposed to be like comical punya relief, tapi dia bukan, which is Belle dah take charge of that. And which is Belle, macam cakap lah, Belle lah, sebab I bagi full credit lah. Dia I tahu ramai orang tak suka dia lah. Tapi dia movie punya kadang dia annoying. Tu je. Kan. Tapi dia cerita ni dia buat just nice lah, just nice. Kawan dia seorang lagi tu okay lah, tapi dia memang itu tak ada buat cerita ni rasa macam kan. And then Maya Karin pula nampak dia dah berumur lah. Dia tak tahu dia nak present yang dia berumur ataupun dia memang nampak dia dah berumur lah dalam cerita ni. So you tengok rasa mungkin karakter dia mungkin berumur sikit macam ni, sebab ada scene yang seolah-olah macam nak cakap dia ni macam old ni veteran lah kan, veteran something like that kan. And then the worst assassin. Dia the worst assassin. Dia tak menyengat lah. The worst sniper. Kau pakai sniper dah tembak. Ada satu scene tu lawak gila. Dia dah sebelah-sebelah. I think was it Zizan dengan siapa ke? Tapi dia boleh salah tembak ke? Macam mana dia boleh salah tembak ni? Ada satu scene kan. Yang okey, yang ada Zahira dengan Zahira dengan sama yang tu. Macam mana dia boleh salah tembak makcik ni kan? Kau nak bunuh siapa? Makcik ni yang kau tembak. Tak, dia nak bunuh makcik tu sebab makcik tu, dia tak nak makcik tu bagi tahu dekat mana adik dia. Aku rasa macam tu lah. Tapi kenapa dia nak buat macam tu? Baik dia tak tembak tumbuh Zahira je. Kan? Baik dia tembak Zahira tu. Dia cakap apa dia tembak Zahira je kan. Bodoh punya. Siapa yang tulis ni kan? Itu bukan salah Maya Karin lah. Itu salah. Wait kejap. I nak masuk pasal casting. I rasa I pernah baca komen pasal yang sepatutnya cast tu bukan Maya Karin. Sepatutnya diorang kata diorang nak arwah apa? Ashraf Sinclair. Lelaki. Oh, Indonesian lah. Okay. Indonesian. Okay. Sebab dia macam assassin daripada sana. Sebab tu I rasa dia ada bawa language macam ni jugalah kan. Tapi I rasa sebab tu bila dia replace dengan Maya Karin, I rasa maybe tak cukup. Dan I rasa dia punya accent Maya Karin punya sebutan kan dia macam Mak Saleh kan. So bila dia cakap Indonesian, dia jadi macam nampak lah tu berlakon. Kalau macam Zahira, compare Zahira. I was convinced. Adalah sikit lah. Tapi boleh respect lah. Dia boleh. I convinced lah macam okay, not bad lah. She walaupun macam cakap lah, dia banyak buat dia physical scene lah macam ni lah, banyak buat physical scene kan. Tapi daripada segi karakter pun I rasa dia boleh bawa yang of course lah, kita yang last part tu tu memang kantoi sikit lah. Tapi first sampai tu rasa dia macam ada background of memang tentera lah kan. Nampak lah gaya dia tu, gaya dia jalan kan. Background dia boleh bawa dia memang dia askar kan. Cuma untuk aku dia yang macam Nabila cakap lah, dia ni kan nampak seorang macam super model lah kan. Dan patut berlaku cerita cinta jiwang. Tapi dia boleh buat tu, I rasa hebat lah ni lah. Not bad lah kan. Cuma last tu aku nak tahu macam mana dia lari daripada hand grenade tu. Kan dalam bas tu meletup kau satu bus stand meletup dia relax keluar batuk-batuk dengan adik dia cakap I pun rasa meletup tu melampau.
Okay, alright. Tapi itu I punya argument is that dia nak jadikan scene last tu kelakar, mak. Scene fighting last kali tu kononnya tiba-tiba Bell dengan member ni jadi macam sharp shooter. Padahal dia orang kan jadi yelah. tembak semua orang kan. Dia nak buat macam actor, cakap ending dia tu macam tak faham kenapa dia nak take that. Dah okey dah, dia dah build up cantik dah. Tapi ending dia nak jadi macam apa benda tiba-tiba dia buat macam ni lah, macam jadi macam funny kan. And then of course lah ada Khair, rasa macam Zaf cakap lah, first part tu dia menarik juga karakter dia tu kan. Dia dah create, dia dah establish kan dia ada satu karakter kan. Dah seronok lah tu kan. Dia jahat yang tak, bukan typical jahat yang mana bila you punya pengikut buat salah, standard kalau jahat kan dia akan bunuh ke apa kan. Tapi dia macam boleh buat bincang boleh buat bincang. Tak kena dengan the whole apa tema lah kan, action comedy Tema lah, yes. yes, so take kan. too serious. Yes. Tiba-tiba dia keluarkan scene tu macam apa? Dan scene tu mesti kan macam dia tak bahagia kan. Tak faham I tak faham kenapa kan. Aku tahu lah dia producer, tapi perlu ke kau ada dalam movie kau sekali kan. Typical Malaysian ni lah. Dia mesti nak masuk sikit, nak interframe sikit kan. And then ada lagi sebelah, lepas tu adalah banyak supporting character yang just there, macam dia punya girlfriend dia. Lepas tu tiba-tiba apa ni? Ada 3 orang Chinese guy ni. Itu cakap unnecessary conflict yang half baked. Something kat hotel tu doesn't add anything. Yes. So macam benda ni balik kan tu cakap. So yeah. Daripada segi Okay, kita masuk yeah. Let's go to the production lah. So kita guna okay. Kau start dulu lah production. Zaf ada. Kau start dulu lah production. Okay. Production okay. Macam cakap lah. I suka dia ada present kat Putrajaya sikit kan. Ada tunjuk kat Putrajaya sikit, ada kat Johor sikit kan. Okay lah, I rasa tu okay lah dia punya apa ni? Cinematography dia dekat apa ni yang barn house tu. Ada barn house tu. Tahan juga nak buat kan. Ya, dekat tengah-tengah. Okay lah, I bagi dia point kat situ lah. Kelapa sawit kan. Tapi daripada segi dia orang punya macam kamera tu, I rasa bukan the best lah kan. You perasan dalam kereta, scene dalam kereta tu rasa macam very confusing dia punya camera scope dia kan. And then ada kelemahan lah. Cinematography dia Mak Nur Kasim ni kuat power juga Mama ni. Dia berpengalaman juga lah, tapi dalam ni tak nampak dia punya kekuatan sangat. Tak, ya tu masa dia, tapi I sukalah dia berani ambil I think dia buat car chase tu agak menarik lah. Okey lah. Car chase tu mana ada menarik. Car chase Kacis tu jauh. Mesti kau nak cakap jauh ketinggalan tapi motor boleh kejar balik kan. Dah jauh gila kan. Dah lama gila dia lari kan. Tapi motor boleh kejar kan. Trafik tak nampak sangat trafik yang dibuat-buat tu. Kan? Dia dah tahu dah nak elak. Kereta depan dia dah tahu dah nak elak kan. Lawak sikit kat situ. Okay, overall production okay lah. Very good lah. Budget pun 3 juta kan. Aku nampak lah at least they spend money. Aku cuma annoy dengan dia punya ada yellow hue, kadang ada few. Kenapa dia itu asal dia buat macam tu ah? Aku tak tahu. Itu tak konsisten lah masalahnya. Kalau kau nak letak hue macam color palette apa benda untuk kau punya movie kan, nak bagi satu feel different. Make it feel kan. Dia tukar-tukar kan. Bila dia dekat dalam rumah, dalam bilik tiba-tiba warna kuning je kan. Apa ni kan? Lepas tu tiba-tiba dekat Johor pula dia dah tukar pula, dia macam biru pula. Kau rasa tak? Macam biru pula rasa kan. Tak faham dia macam tak konsisten kan. Tak tahulah ada reason ke apa, tapi tak was weird sebab macam come on, cerita action comedy je. Kau nak apa ada reason nak main. Tak payahlah main background punya kan. Doesn't make sense. Macam mana Nabila rasa? What do you think Nabila? Okay, sekejap. Sebelum komen pasal penerbitan, salah. Sebenarnya watak Ricky tu, watak Saint tu sepatutnya arwah Asha Sinclair. So sebab itulah dia punya kepala Indonesian. Sebab tu dia nak
Dia nak cakap dia orang banyak watak. okay. So dia terpaksa lah berlakon. Okay So lah. pasal penerbitan. Dimaafkan lah. Sebab dia 45 hari je kan. Dia macam okey kot. Okey je lah. Dia macam tak ada dari segi kamera tak enjoy sangat. Dari segi saya tak tahu apa yang mengganggu. Tapi saya rasa lagi terganggu disebabkan oleh topeng muka. Oh, 3 juta Saya rasa tu dia nak buat benda tu. terus jadi macam tak payahlah pakai idea tu kalau dia macam boleh kantoi. Pada saya rasa Bodoh macam kan? sebelum tu I tak fokus sangat pun pasal kamera lighting tu tau. Tapi bila kat situ macam ini nampak sangat ni. I pun boleh buat editing macam ni macam tu lah macam I terus fokus kat kamera lepas tu. Banyak pula tu. Banyak lah tu kan, betul kan? Kena kan? Tak, honestly I rasa telemovie dia macam telemovie sikit lah I rasa lah. Tu I tak tahu Telemovie you guys yang rasa mahal tak? lah. I rasa dia macam telemovie yang mahal lah kan. Tapi I rasa still telemovie lah. Tak rasa macam bukan cinema punya movie lah macam tu rasa. Skaters yang tak main Tapi ya skate. topeng tu Topeng tu topeng tu macam I pun kenapa you why kenapa you decide Alah. buat macam tu kan? Dia nak being clever je tu kan. Skate tu pun prop je, bukan main skate pun. Seko-seko pegang je kan. Kalau pegang betul. Adalah sikit dia tiba-tiba jadi apa ni? Yang dia nak attack siapa nama dia? Khair tu kan masa dekat dalam parking lot tu kejadian. Tapi yes. Okay. Alright. Pada aku dia buang So, duit lah 3.6 juta buat cerita ni. Serius. Could be better Yang lah meletup kan. tu mahal tau yang meletup. Tu lah, betul. duit habis tu lah bakar bas tu kot. You guys perasan tak ada satu scene yang dekat ban tu cakap benda tu I macam confused. Kenapa kamera dia macam tu? Dia sebab tiba-tiba dia jadi macam cerita mafia misalnya. Kau perasan tak? dekat ban rasa macam dia macam jadi dark sikit tau. Dia jadi macam dia tukar team tu jadi dark sebab dalam rumah tu Dalam rumah ada tu. kan ada macam dia nak jadi macam cerita macam Breaking Bad sikit punya style. Pasal dia kamera dia macam Macam jadi rumah kuning kan. rumah mak pet Kan? lah pula kan. Kau nak simpan perempuan. ada, Macam dia punya decision direction dia tu pelik. Aku tak tahu dia just nak dia- buat apa ni. Ni macam rumah dia mak pet director baru je. ke ni Gas ni? Gas Dia ni- buat dia Polisi buat Vo apa? dulu. Polisi Vo. Ya ke? Ya. Alright. Kantoi lah tu kan. Kantul. Lagi satu sebelum ada lagi satu point nak I rasa I nak risau. Okay, sebab Watak Bulan dikenalkan sebagai seorang pelatih tentera di Indonesia. So then dia macam dia escape daripada latihan tu sebab nak selamatkan adik dia kan. Okay. Okay, waktu dia sampai Malaysia, yang dia curi telefon si Bell tu, and then kan dia ada contact untuk dapatkan duit, senjata api. Macam untuk pelatih dia ada contact Ada connection lah. Dia ada connection. connection pada negara lain to that extent tau. You tahu tak macam membekalkan senjata api macam tu. Ya ke? Itu kalau kau ambil serius sangat. Ya, dalam cerita tu banyak scene yang I faham. Banyak scene yang macam kenapa dia askar bergantung pada 3 marhain yang kan macam seolah-olah dia orang kan. Lepas tu banyaklah scene macam bila dia orang pegang senjata tu macam cakap lah tiba-tiba bell tu dah jadi macam sharpshooter pula apa semua kan. Dia just nak buat rasa macam comical punya ni lah. Tapi betul lah you cakap tiba-tiba dia ada satu orang macam seolah-olah macam dia pun terbabit dalam grup mafia. Sebab kalau you tengok dia sembang dengan yang Mamat, siapa Mamat tu pelakon kat tu yang bagi senjata kat dia tu kan. Dia macam you kalau perlu bantuan beritahu macam kan. Betul lah. Sebenarnya kalau dia tak bagi tahu yang dia tu pelatih, I pun tak tahu dia tu pelatih sebab kalau patutnya dia kenalkan diri sebagai penyiasat macam kerajaan ke. Dia boleh juga dia cakap dia sebenarnya a part of the mission of Indonesian government nak capture. Kalau macam tu make sense. Tapi dia tak explore benda tu kan. Dia macam dia boleh cakap dia memang telah kerahkan oleh tentera Indonesia untuk assist polis nak tangkap
Dia kriminal sebab dia somehow terlibat adik dia hilang kan. So dia volunteer lah something like that kan. Tapi dia tak ada pula kat situ lah kan dia. Tak ada decision yang dia nak buat karakter tu pelatih, aku tak faham lah. Tak ada sebab dia nak tunjuk dia ada macam ni lah, ada macam combat punya experience lah, which is dia present lah. Macam kau cakap lah, bagi dia jadi betul-betul agent terus lah. Ada konteks semua kan, tu tak ada masalah. Takut jadi macam police vote. Takut jadi macam tu police vote. Mungkin lah Terlalu polisi polisi vote 2 kan. Polisi vote 2 Terlalu tu police vote. ada agent juga. So Aku confused mula tau. So dia Pak agent Indonesia juga kan, polisi vote 2 tu. yes, police vote. Siapa? Awet Endon tu kan. Apa cewek Endon. Yes. Okay. Tu je. Alright. Anything else you guys nak tambah-tambah? Tak ada Tak ada lah, nanti orang marah. Nanti orang komen. Zizan ni banyak askar. Sebab aku ada sokong dia sikit Zizan. Boleh Alright. Okay lah, let's give the rating lah. Rating Okay. Zaf. Okay. Aku boleh bagi 2 je lah cerita ni. Dia tak hit half pun pada aku. Okay. Alright. Navida, what do you think? You bagi berapa? I bagi 3 sebab dia tunjulkan Zahira sebagai, pada I boleh jadi heroin perempuan, heroin yang okey lah, boleh pergi jauh. Dia tunjuk another side of Zahira. Dan sebab of course sebab apa ni, Agus tu lah. I rasa dia banyak membantu cerita ni. Kalau tak, I rasa lagi Siapa? Sorry? Tapi idea cerita ni best. Hiraman. Okay, Hiraman. Okay. Tapi idea dia best sebenarnya. Kalau dia straightforward, dia macam senang. Idea dia simple je kan. Tapi sebab ada banyak elemen yang dia nak masuk, banyak benda yang dia nak improvise, terus macam susah. Dia jadi macam tak apalah. I agree dengan Nabila. I rasa cerita ni kalau I nak give credit, I give credit dekat Zahira Wilson ni lah. Sebab dia, I pernah tengok dia punya drama sebelum ni. Nampak macam very lakonan dia tak betul tak begitu. Tapi cerita ni bukan lembut je. I tengok lakonan drama-drama dia pun macam so lah, macam dia macam I tengok dia ni tak kata hal lama lah, macam mana. So just because dia ada muka cantik tapi kan. But cerita ni dia I cakap dia acting not bad man, serious. I rasa dia punya karakter lah, dia tak nampak macam lembut dia. And then dia macam sturdy sikit, dia macam watak tu dia pegang macam agak bagus kan. So I bagi dia credit macam ni, very cerita dia itself memang macam cakap lah, I okay je dia sebab dia cerita kelakar. Tapi bila dah masuk third half tu macam what, jadi macam dia macam Zaf cakap lah, 3.6 million tu, bajet 3 million tu patutnya banyak lagi boleh dia buat lah daripada sini. Yes, betul. Banyak lagi dia boleh buat lah. So so I give 3 out of 5 juga lah. Alright. So I guess that's it. Ada apa-apa lagi? Tak ada kan? Tak ada, itulah dia. Okay, right. Didi Alias, aku ingat nama makcik Didi Alias. Banyak cast tu sebenarnya tu. Dengan itu cakap ada siapa? Dia bayar ni lah. Pelakon banyak kan? Bayar pelakon banyak. Kan So, siapa Aprina bapak pada Mendes tu. Bapak pada siapa nama dia? Dia nangis dalam ni. Rashidi Ishak. Rashidi Ishak tu lah ada. Rashidi Ishak. Mak dia pun warangan aktor. So macam banyak letak dalam kan. Macam okay. Banyak well known lah. Well known lah kan. Well known karakter. So, then, tapi yang boleh cakap yang best, saya cakap Zahira and Belle lah. Belle, I rasa dia kali ni dia hit the note lah. Lawak-lawak dia tu tak over. And then I tergelak agak lah serta-serta lawak dia tu macam okey lah, boleh tergelak kan. So betul boleh. Dia punya line tu okey lah. Kena lah kan. Dia kena tak over sangat. Dia tak persistently nak jadi kelakar, tapi dia buat tu. Scene dekat apa ni, dalam hotel tu. Itu lawak agak tu. Dia tengah loceng tu kan. Padahal belakang tu dah kena Maya Karendal dah cucuk kat belakang. Boleh nampak dia dekat pintu tu macam dia buka dia macam reaction dia kena. Alright, I guess that's it for this episode.
you guys kalau ada chance boleh tengoklah cerita Bulan dan Pria Terhebat. Yes. Yeah, available Thank dekat you. Netflix. Yeah, available ke Netflix. Thank you Zaf. Thank you Nabila. Hopefully see you next week again. So that's it. Bye bye. Assalamualaikum. Apa Podcast. Bye bye. Bye bye.